TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat petang. Seperti biasa di jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir akan menemani anda yang berada di rumah selama 1 jam untuk hari ini. Kerana hari ini kita akan belajar subjek Reka Cipta di mana topiknya ialah penjanaan idea. Tapi sebentar tadi anda ada lihat satu video yang sangat indah yang menceritakan tentang Hari Guru, kerana seperti yang kita semua maklum, kita akan menyambut sambutan Hari Guru tidak lama lagi pada 16 Mei, di mana tema untuk Hari Guru kita pada tahun ini ialah Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Cerita pasal guru, pasal cikgu, saya dimaklumkan cikgu kita pada petang ini, beliau dah mempunyai pengalaman mengajar dalam 12 tahun dan dari SMK Petaling, Kuala Lumpur. Tapi siapakah beliau? Kalau kita nak kenali, ayo kita saksikan dahulu profil guru. Silakan. Baik, itulah guru kita Cikgu Azra dari SMK Petaling Kuala Lumpur, merupakan Ketua Panitia Reka Cipta. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, baik. Sehat Cikgu, terima kasih Cikgu kerana sudi datang ke kelas Mahir pada petang ini. Ya, sama-sama. Cikgu, saya dimaklumkan yang hari ini kita nak belajar tentang Reka Cipta kan Cikgu? Betul. Subjek kita. Ya, betul. Apa yang Cikgu nak terangkan kepada mereka, murid-murid di rumah tu? Dengan lebih mendalam, hari ini kita nak cerita pasal topik kita penjanaan idea. Ya, betul. Jadi kita punya objektif lah apa hari ini? So, hari ini, okey. Sebelum tu saya ingin ucapkan terima kasih pada Mira. Sama-sama. Okey. So, hari ini adalah topik berkenaan dengan kerja khusus. Okey, kerja khusus pada pelajar-pelajar Reka Cipta. Okey, kerja khusus ini adalah kertas 2 dan wajib pada semua pelajar-pelajar yang mengambil subjek Reka Cipta. Baik. Okey. Untuk kertas 2 lah maksudnya Kertas Cikgu. 2. Okey. SPM. Oh, untuk SPM? Ya. Okey, baik. Kalau macam tu Cikgu, kita kena sanitasi tangan terlebih dahulu lah. Boleh? Sebab kita nak Reka Cipta ni nak pegang-pegang Ya, sikit betul, kan Cikgu. betul. Memandangkan kita dalam norma baharu. Jadi saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian saya pula. Bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Baik. Kalau tiada sampul tak mengapa, boleh lipat sahaja face mask kita ke dalam dan simpankan di dalam poket ataupun di tempat yang tertutup supaya tidak terdedah. Baik. Okey. Cikgu Azra. Saya. Cikgu ada kata tadi subjek kita ni kerja amali ataupun Ya, betul. untuk kertas 2. Ya, kertas 2. Oh, jadi maksudnya semua ni ialah hands on lah Cikgu. Kena buat. Kena Hands buat on. ya? Ya, betul. Wajib? Wajib. Okey. Jadi pengenalan kepada kita punya subjek kita hari ini, Okey. bagaimana Cikgu pengenalannya? Baik, macam saya beritahu tadi, kita kena pelajar ini bermula daripada tingkatan 4, Reka Cipta, dan kerja khusus ini akan dibuat daripada tingkatan 4 sampailah tingkatan 5. So, di hujung tingkatan 5 itu nanti akan dinilai markahnya. So, bermaksud kalau pelajar-pelajar ini melihat ataupun menonton Didik TV Road to Success terdahulu, ada diterangkan sebelum kita pergi pada kertas 1, kertas 2,
wajib bagi pelajar-pelajar sebab ini adalah 30% dalam SPM. 30%. Jadi ini telah membantu pelajar-pelajar pelajar Reka Cipta itu sendiri. Bila cikgu sebut tentang kerja khusus tu sebenarnya apa cikgu? Okey, kerja khusus ni adalah dokumentasi, yang melibatkan segala permasalahan tentang tema yang diberi oleh pihak lembaga peperiksaan lah. Okey, so dalam tu dia pelajar akan buat kaji selidik, kemudian mengenal pasti masalah, daripada situ kemudian buat lakaran, ada penjanaan idea, okey, kemudian dia ada sintesis gabungkan, okey. Kemudian di akhir sekali dia akan membina model di akhir nanti. So maknanya model itu adalah artifak. Okey. Artifak. Membina artifak. Menghasilkan satu artifak. Ya, betul. Baik. Kalau nak menghasilkan artifak tu, itu yang kita nak belajar hari ni. Tapi ya, kita kena menjana dulu idea. Jana idea dulu, betul. Nak menjana idea tu, cikgu macam mana dia punya proses dia? Baik. So kalau nak pergi penjanaan idea, so pelajar saya kira guru-guru di sekolah yang ada dalam Reka Cipta telah membantu pelajar-pelajar mereka. Okey, hari ini topik dia kita menjurus kepada penjanaan idea. Bila penjanaan idea ialah perkara yang melibatkan lakaran, skill, okey, melukis, daripada perkara tema masalah tadi yang dikeluarkan oleh pihak lembaga, kemudian pelajar dah fikir apa nak buat, nak transform, nak dilukis pada kertas. So pelajar kena buat seperti mana yang mereka telah impikan, okey. Jadi kita kena buatlah penjanaan idea nanti. So untuk Mira nak tahu apa sebenarnya itu penjanaan idea, okey. Di depan saya ni, baik. Okey. Wow, okey. Depan saya ni apa yang kita pelajar-pelajar nampak sekarang ni adalah kita menggunakan subject matter. So dalam nak buat subject matter pelajar-pelajar kadang-kadang saya nak ucapkan tahniah pada pelajar-pelajar, okey, ada yang bagus, ada yang ada bakat sendiri, ada yang memiliki skill yang bagus, kan. Tapi jangan risau pelajar yang tidak ada skill. Jangan risau sebab saya kira guru-guru anda di sekolah sana memang mahir. Guru sana dah terlatih untuk membantu untuk mengajar anda bagaimana nak dapatkan nak gambarkan idea pelajar di atas kertas nanti. Baik. Saya di sini cuba nak beritahu dan juga nak memperkasakan lagi bagaimana lakaran penjanaan idea yang mudah, yang pelajar senang nak buat dalam pelbagai media. Okey, ada pensel, okey, ada color pensel, okey, kemudian ada marker, okey. So pelajar-pelajar tu akan bebas mengguna apa saja media. Tak semestinya dia nak gunakan color pensel sahaja. Okey. Even pen pun dia boleh guna juga. Jadi kat sini yang saya nak tunjukkan adalah subject matter yang saya ambil adalah subject matter kura-kura. Okey. Puan ni boleh lukis kura-kura? Mira boleh lukis Mira. kura-kura. Mira boleh juga. Okey, silakan. Okey, Mira boleh lukis kura-kura juga. Alhamdulillah. So hari kita gunakan subjek matter kura-kura, tapi pelajar jangan risau kalau tak boleh guna subjek matter kura-kura, pelajar juga ada dua lagi, iaitu geometrik, bentuk bongkah geometrik, dan juga rujukan sedia ada. Maksudnya produk, katakanlah kita nak guna tema mengelak kecelakaan. Produk-produk seperti pisau yang sedia ada, boleh diguna juga, cuma kena ubah sedikitlah produk tersebut. Okey? Baik. Dan kalau subjek matter kura-kura ni bergantung pada soalan itulah kan cikgu. Ya, Kalau soalan bertema. tu minta subjek matter gambar lain pula, lainlah kena lukis. Tak juga. Sebenarnya gini Mira. Kalau pelajar itu nak guna subjek matter ni sebenarnya bantuan untuk dia merealisasikan produk tadi. Okey, kadang-kadang kalau tak percaya, okey, cikgu boleh tunjukkan Baik. Wow. Kalau di sini, okey, boleh cikgu angkat Boleh cikgu. Okey. So, subject matter dia bunga. Tetapi produknya adalah radiogram yang lama. So, itu berkaitan dia. Maknanya dia membantu pelajar mencernakan idea lagi sebenarnya. Okey. Okey. Alright. So, yang lain kalau cikgu boleh tunjuk, okey. Umang air-air, kemudian kalau kita transformkan dia menjadi vacuum cleaner. So ini adalah memberi panduan pada pelajar, idea pada pelajar bagaimana nak dapatkan bentuk yang bagus, yang cantik untuk dipasarkan nanti pada produk mereka. Mereka kena buat produk kan. Jadilah yang boleh membantu mereka. Wow, okey. Right? Faham. So contoh-contoh yang lain macam produk kera, kalau kita transformkan dia pelajar tersebut boleh menjadi
shaver, pencukur janggut dan sebagainya. So ini adalah benda yang membantu pelajar sebenarnya. Right? Itulah subjek matternya kan cikgu? Ya, subject matter. Cantik ni semua cikgu buat ke? Ada saya buat, ada pelajar buat. Wow, okey, baik. Okey, untuk kura-kura ni macam mana cikgu? Baik. Untuk kura-kura ni, Aha. saya rasa saya dah tahu dah nak buat apa. Okey. Berdasarkan tema semasa, tema tingkatan 4 adalah kecelakaan. Jadi pelajar yang saya berdiskusi dan juga minta mereka keluarkan idea. Mereka kata nak buat mesin rumput. Mesin rumput tadi. Okey. Supaya muka tak kena rumput, tak kena batu, okey, udara yang duduk bersih. Jadi dia nak kata nak buat mask. Baik. Dia nak buat mask. Okey, kalau kita nak tengok macam mana kita nak menghasilkan mask ni daripada subjek matter kura-kura kita kembali selepas ini cikgu. Boleh. Kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Didik TV KPM M. Baik, kembali kita di Mahir. Tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu ada terangkan tentang konsep yang kita nak belajar hari ini, iaitu penjanaan idea. Sebelum nak buat apa-apa, kena jana dulu idea. Sekarang ni cikgu, kita dah jana idea. Kita nak kembangkan pula idea. Baik, sebelum saya kembangkan, sepatutnya pelajar-pelajar akan tertanya-tanya, ideanya mana? Kita nak jana. Jadi untuk itu, seperti mana yang cikgu ambil di sini, pelajar-pelajar, cikgu ambil kura-kura sebagai subjek matter. Kemudian daripada kura-kura tadi, pelajar harus menggunakan bahagian mana kura-kura yang kita nak buat sebenarnya. Alright. So bahagian apa kita nak buat? So, sekarang cikgu ambil bahagian cengkerang. Kita nak developkan dia. Yang itu kita nak kembangkan dia. Tetapi kita harus kena ingat pelajar-pelajar, apabila membuat perkara tersebut, pelajar-pelajar juga harus memikirkan pandangan dia, pandangan atas, depan, belakang, kemudian bagikan sedikit detailing. So dalam detailing tersebut, pelajar-pelajar harus ada maklumat. Pelajar harus maklumat sebab apa buat cengkerang. Kena tuliskan maklumat tersebut. Kemudian yang macam yang cikgu bagi tahu tadi, tunjukkan arrow perkembangan di bahagian-bahagian yang tertentu. Macam cikgu buat tadi, ni di bahagian hadapan, kemudian di bawah ni adalah bahagian tepi, supaya jelas apa yang pelajar-pelajar nak tumpukan. Okey. So daripada situ, pelajar-pelajar akan tahu bahawa cikgu ambil cengkerang tadi, kita keluarkan sekali lagi cengkerang kat sini. Okey, kita keluarkan cengkerang, kemudian cengkerang itu daripada berketak-ketak, kita halus dia punya line, dia punya garisan. Okey. Daripada itu kita tetapkan di bahagian mana pula yang kita nak ambil. Bukan semua cengkerang kita nak buat, kan? Okey, jadi separuh daripada cengkerang tu cikgu dah tanda line-line, bermaksud separuh daripada kawasan cikgu nak develop. Okey, daripada situ kita terangkan pula. Daripada tegak, kembali kita tundungkan dia, sebab inilah bahagian-bahagian yang mana bahagian ini kita akan ambil kira untuk membuat proses perkembangan. Okey. Baik. So
Sampai pada peringkat perkembangan idea. Okey, peringkat perkembangan idea yang last tadi gambar yang cikgu tunjuk, kita ambil semula, kemudian kita letakkan arrow. Kita letakkan arrow bermaksud kita dah mula untuk mengembangkan idea cengkerang tadi. Okey, di sini dia akan hilang imej cengkerang tadi. Tetapi dia akan pergi pada rupa dan konsep apa yang pelajar nak buat. Tapi kena ingat pelajar-pelajar sengaja cikgu letak di sini sepatutnya dan cikgu percaya guru-guru kamu juga akan memberitahu di dalam kertas lukisan ini seharusnya ada sekurang-kurangnya 2 label. Oh, okey. Okey, 2 label. Kat mana nak letak 2 label? Baik, cikgu akan tunjukkan di mana nak letakkan label ya. Kita kena labelkan gambar tu lah, cikgu. Labelkan gambar tersebut. Okey. Ya, ambil kawasan ini, kita tunjuk, kita arrowkan dia. Baik. Okey. Ini perkembangan pertama, kita kata permukaan olahan yang pertama. Baik. Okey. Kemudian kita bulatkan. Okey. Okey. Bermaksud kalau siapa-siapa ataupun pentaksir yang datang akan melihat kerja kursus, akan menilai, mereka akan faham bahawa ini adalah perkembangan-perkembangan yang pelajar buat. Okey. Kemudian arrow tadi memainkan peranan sangat penting. Kita masuk yang kedua pun sama juga. Buat arrow juga. Ya. Ini kita tulis permukaan Permukaan. olahan Yang kedua. yang kedua. Baik. Okey. Kena bulatkan. Kena bulatkan. Dan ini adalah hasil yang pertama. Hasil yang Idea pertama. yang kata kita nak buat ke muka kan. Bukan kita nak buat topi. Jadi kita nak buat ke muka. Jadi Baik. cukup 2 perkara ini yang pelajar kena ada dan kalau ikut dalam pentaksiran lembaga perpesaan, inilah rubrik-rubrik yang ada markahnya. Boleh tak minta cikgu angkat sikit nak bagi murid-murid di rumah tengok macam mana? Okey, memang kena buat bulatan cikgu? Memang kena bulat-bulatan. Baik. So maknanya dia fokus kat situ dia fokus. Baik. Alright? Kat situ nampaklah ada anak panah, kena Anak bulatan panah, dan ya. kena ada nombor juga. Label Betul. nombor. Baik. Senang untuk difaham sebenarnya. Okey. Baik. Okey. Okey. So sekarang ni sampai ke perkembangan idea, sebenarnya produk tidak boleh bersendirian. Okey. Saya cakap begitu sebab produk lain pun boleh membantu, idea lain pun boleh membantu, subjek matter lain pun boleh membantu. So apa yang cikgu buat sekarang bukan bermaksud satu subjek matter kita tak boleh guna. Tidak. Okey, kalau kura-kura itu kita ambil bahagian-bahagian tertentu pun boleh juga. Tetapi untuk menyenangkan pelajar, okey, cikgu guna lagi subjek matter di mana subjek matter kali ini adalah kulit Durian. durian. Okey, kulit durian. Okey, kalau tak boleh lukis, cari subjek matter yang mudah sebenarnya. Baik. Okey. Baik. So kita ambil sama juga proses dia. Baik. Kita kaji maklumat tersebut. Kulit durian ni bukanlah semua kulit kita ambil. Kita ambil bahagian sahaja, sebahagian kulit durian. Okey. Kemudian kita tulis maklumat-maklumat apa, kenapa dan sebab musabab kita ambil kulit durian tadi. Kita nyatakan maklumat tersebut. Okey. Okey. Kemudian daripada kulit durian tu, jana idea juga. Yes, daripada kulit durian itu kita nak pergi kedua kita buat penjanaan idea kulit durian tadi. Baik. Okey, sama juga kulit durian ni. Cikgu angkat sikit boleh? Sekejap ya. Okey, boleh cikgu. Okey. Okey, tadi kulit durian ni cikgu buat, kemudian kita transformkan. Baik, pelajar-pelajar akan tertanya juga. Sama juga macam tadi, sengaja cikgu tak letak nombor supaya apabila kita belajar saya kena tunjukkan perkara tersebut. Jadi samalah yang hal tadi, pelajar harus letakkan label dan juga nombor pada lakaran pelajar tersebut. Okey. Baik, kita letakkan lakaran label tersebutlah. Okey. Cikgu, andai katalah kalau pelajar terlupa nak letakkan nombor ataupun label ni, markah dia kena potong ke cikgu? Ya, betul. Markah dipotong. Dan markah dia bukanlah potong sekali banyak 3, 4 sebagainya. Dia mengikut satu-satu. Okey. Baik. Ini ialah permukaan olahan yang pertama. Baik. Sayanglah kalau terlupa kan cikgu? Ya, betul. Benda tu simple je sebenarnya. Betul. Okey, sama juga. Permukaan Dan olahan yang kedua. olahan yang kedua.
Okey, kita letak nombor tadi. Nombor Cikgu satu. pun lupa juga. Dan nombor dua. Nombor dua. Okey. Mesti ada arrow. Ya, ada anak panah Ada tu. arrow, ada arrow, kemudian ada nombor dan juga label maklumat tadilah. Okey. So sekarang pelajar-pelajar saya rasa itu bahagian yang pelajar boleh buat sebenarnya. Okey. Baik. Okey. Okey. Sekarang kita pergi kepada perkembangan idea. Right. Tadi baru penjanaan. Ini Ya. nak masuk perkembangan. Perkembangan idea. Okey. Boleh saya pegang kalau cikgu nak Sekejap saya ya, pegang sekejap kamu saya boleh, tak ni. ada masalah. Okey. Inilah perkembangan idea. Sambil-sambil cikgu susun dulu. Saya tunjuk dulu kepada kamera. Lagi sekali, kalau ada yang baru saja menonton, okey. Bila kita nak masuk kepada penjanaan idea, kita kena labelkan ada anak panah, ada nombor dan juga ada ayatnya, iaitu permukaan olahan yang pertama dan juga permukaan olahan yang kedua. Ya, betul. Ingat, kalau terlupa, terlepas pandang, kena potong markah. Ya. Dia simple tetapi jangan cuai. Ya, sangat efek sebenarnya. Okey, walaupun kita 30%, tapi kalau markah tu satu dibuang, okey banyak juga yang akan berkurangan Betul markah tu, tu. cikgu. Okey. Baik. Untuk perkembangan idea, cikgu. Baik, perkembangan idea. Okey. Tadi dah dapat tadi kan. Kita perkembangan idea tadi dah dapat, yang akhir dengan yang akhir, yang cengkerang kura-kura kita dah dapat, kemudian yang kulit durian pun kita dah dapat. Jadi apa yang kita dapat kat sini adalah daripada gambar-gambar kita cantumkan bentuk asas dahulu. Kemudian kita pergilah, kita nak tambah cuping dia ke, okey, kita nak panjang cuping dia ke, kemudian nak tebalkan muncung dia ke, itu terpulang kepada pelajar-pelajar. Itu terpulang kepada pelajar. Yang mana yang lebih menarik itu atas kehendak dan juga atas kemampuan pelajar itu sendirilah. Okey. Dan kena ingat bahawa pelajar harus membuat lukisan dalam bentuk 3 dimensi. Wow, Apabila okey. 3 dimensi, ia adalah perspektif view. Mana pandangan perspektif lah. Okey. Okey. Maksudnya kena ada atas, tepi, sisi Ya, semua, cikgu. ya. Kalau pelajar tu mampu nak buat begini itu, itu satu kelebihan kan. Dan syabas, tahniah saya ucapkan. Okey. Okey. Kemudian Okey, selepas dia buat perkembangan idea tadi, okey, dan cikgu akan bagi tahu sintesis. sintesis. Sintesis ni apa? Sintesis ialah proses penyatuan gabungan, okey. Satu atau dua tadi cengkerang kura-kura dengan kulit durian. Okey. Kemudian dia digabungkan dari segi reka bentuknya, dari segi bahannya, dari segi fungsinya dan lain-lain yang menunjukkan idea baru, okey, untuk satu produk yang dikaji. Tadi kan cikgu tadi dah dapat idea tadi kan. Okey, idea satu kita bagi cengkerang, dah dapat dah. Idea dua kita bagi pada durian. Durian. Okey, kemudian kita gabungkan idea tersebut. Betul. So apabila kita gabungkan, pelajar-pelajar kena ingat dalam ini juga adalah perkembangan. Kita tak kalau pelajar tak puas hati dengan satu reka bentuk, pelajar kembangkan, simplifikan, mudahkan lagi supaya apabila buat reka bentuk nanti, so dia akan jadi mudah sebenarnya. Banyak Okey? pilihan lah, boleh pilih kan, Banyak cikgu? pilihan sebenarnya, Mira. Okey. Okey, kita lihat sini satu dua dicantumkan, kena ada arrow, kemudian itu adalah perkembangan yang pertama. Dan apabila kita kembangkan di sini, sintesis ini, kita kena nyatakan idea satu di mana, apa yang kita ambil. Idea dua di mana, apa yang kita ambil. So dalam dua produk tadi, dalam satu produk ada dua perkembangan, kita kena nyatakan idea satu dan idea dua. Tentukan dia punya arrow. Okey? Baik. Faham? Maksudnya kalau kita cantumkan dua idea tu kena tulis idea satu, idea dua. Idea dua, satu idea dua. Betul. So dari situ nanti pentaksir akan tahulah bahawa progres pencantuman idea sintesis ini telah berlaku. Baik. Tanpa kita sedar, datang daripada subjek matter kura-kura sahaja dan juga kulit durian, akhirnya terhasil face mask ataupun face shield macam ni, face cikgu. shield. Ya, betul. Wow, hebat. Ini yang kita panggil sintesis idea. Gabungan idea sebenarnya. Gabungan idea lah. Jadi maksudnya memang kena ada dua subjek matter lah, cikgu. Ya. Kalau satu subjek matter dan boleh pecah daripada situ pun boleh juga, tidak ada masalah. Tetapi sengaja cikgu gunakan dua produk supaya ia membantu lagi mencernakan idea pelajar. Okey, dan produk yang dihasilkan lebih menarik sebenarnya. Baik. Okey, cikgu. Dan yang terakhir yang inilah, cikgu. Dia punya final ataupun finishing produk yang ini ke, cikgu? Ya.
Kita nak tengok final produk dia macam mana. Dah cantum tu. Okey. So, Mira pegang yang ni. Baik, saya pegang. Okey, yang ini tadi kan yang last kita tunjukkan tadi. So ada lagi. Pelajar tidak puas hati sebenarnya. So tengok dia buat 1 2 3 4 5. So dia kembangkan ada 5 program dan yang ke-6 tu adalah akhirnya. Jika dia dah berpuas hati, maka dia lukis yang akhir gambar tersebut. Okey, maka dapatlah. So, nanti pelajar tanya, cikgu tak ada ke kena label? Setiap kertas harus ada label. So, kurang-kurangnya 2. Mesti ada. Okay. Sebab itu cikgu sengaja tunjuk yang tak ada label. Pelajar mesti tertanya. Kalau dia dah mengikuti pembelajaran guru-guru mereka, pastinya dia akan tahu. Untuk buat label dan sebagainya. Sebab itu cikgu tak buat label. Supaya memberi peringatan kepada mereka dan dia akan tanya pada cikgu balik. Cikgu mereka. Cikgu saya tanya, kalau finishing punya ni yang akhir ni dia punya label sama ke dengan dari awal ataupun lain sikit sebab dia dah nampak finish punya produk kan? Dia punya label macam mana? Okey. Baik. Mira, kalau dia punya label sebenarnya dia kena bagi tahu. Okey, contoh cikgu bagi tahu di sini ya. Baik. Okey, kita ambil satu kawasan. Okey. Ini adalah dia dah tahu dah bahagian apa yang nak buat. Okey, kita tahu ini plastik. Oh, lain sikit Dah label masuk dah. dia. Sebab daripada sintesis ini kan dia kata dia ada tahu bahan, dia tahu fungsi. Jadi dia kena letaklah. Dia dah kena identify apa perkara yang dia nak buat pada produk dia tadi. Okey. Kemudian ini dia tahu apa? Ini plastik kita letaklah apa ni? Muka lah. Okey. Sini boleh laras. Boleh laras. Boleh laras tadi cikgu beritahu apa? Sebab fungsi. Tadi bahan, ni fungsi. Okey, dia boleh laras naik atas, tutup bawah, dia boleh laras. Okey. Baik. Kemudian yang ini Yang ketiga, kita ada bahan, kita ada fungsi. Okey, pernafasan dia. Pernafasan. Okey. Right? So, cukup 3 sahaja, tak perlu nak banyak. Okey. Dan di dalam sintesis ini, pelajar boleh juga, bukan boleh, seharusnya akan menerangkan kefungsian dia. Ini untuk apa? Berlakunya di mana? Okey, sebab apa kena ada macam ni? Kena terangkan di bahagian kotak ini. Sebab itu cikgu sengaja tak letak sebab pelajar akan berfikir sendiri. Sebab dia dah buat benda ni. Melainkan pelajar tingkat 4 yang baru masuk. Okey. Jadi saya harap guru-guru dapat membantu pelajar-pelajar merealisasikan apakah idea yang boleh mereka gambarkan sebenarnya. Pasti boleh cikgu. Cuma saya nak tunjuklah kepada mereka. Ayatnya berbeza-beza bagi penjanaan idea. Ayatnya ialah permukaan olahan. Yang pertama dan kedua. Bila masuk sintesis, ayat lain pula. Idea 1, idea 2. Betul. Dan terakhir bila masuk kita punya finishing, lain juga ayatnya kerana dia melibatkan, apa tu cikgu? Fungsi, bahan. Okey. So pelajar dah kena tahu. Right? Maksudnya semua ni kena label. Dalam peperiksaan semua kena label. Semua kena label. Jadi nanti pentadhir akan bagi markah. Siap-siap. Cikgu, kalau yang kerja khusus ni kan berapa banyak masa yang diberikan kepada murid-murid untuk siapkan tugasan ni? Sebab saya tengok, yelah kita ada kena lakar, kita kena warna. Berapa banyak masa selalu diberikan cikgu? Ada makan bulan ke untuk kerja khusus ni? Ya, betul. Dia akan submit hujung tahun ke? Begini Mira, sebelum saya terangkan berapa lama, saya suka juga nak beritahu kepada pelajar, apa yang pelajar lihat di sini adalah kenapa dia jadi menarik sebab dia menggunakan elemen warna. Betul. Okay? So dia ada colour pencil. Dan kadang-kadang pelajar minta maaf cakaplah, menggunakan pen semata-mata. Apabila dia gunakan pen, so semua hasilannya akan nampak black and white lah. Hitam putih sahaja. So melainkan dia pandai menggunakan tone. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau dia buat dahlah guna hitam putih, tetapi dia guna gambaran 2D sahaja. Saya kira pelajar selepas segmen akan datang ni, cikgu akan tunjukkan bagaimana nak buat bentuk 3D yang paling menarik. Baik. Tadi yang Mira tanya berapa lama? Okey. Durasi membuat kerja khusus ini daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5 adalah setahun sebenarnya. Wow, lama masa berhitungan cikgu. Baik. Tapi dia nilai 2 kali. Tingkatan 4 akan dinilai daripada bab 1 sehingga bab 4. Okey, kemudian daripada bab 5 sampai bab 8, tingkatan 5
itu dikira dalam bulan 10 kalau tidak salah. Baik, faham. Macam cikgu kata, sebenarnya mereka ni pandai, kreatif. Ya, Cuma mereka betul. kurang menggunakan warna. Lepas ni cikgu nak ajar macam mana nak buat 3D dengan warna-warna. Kalau Ya, nampak betul, banyak ni, betul. ada 168 warna dekat atas Betul, meja ni. betul. Kalau nak tahu, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Didik TV KPM Baik, kembali kita di Mahir. Macam Mira kata, next segment ni cikgu nak tunjuk bagaimana cara yang sebenar nak lukis 3D dengan menggunakan warna-warna yang cantik ni. Silakan cikgu, bagaimanakah? Baik pelajar-pelajar. So segmen ini adalah lukisan persembahan. Okey, apabila lukisan persembahan, pelajar-pelajar kena ingat, okey, yang pertama sekali pelajar kena hasilkan dalam bentuk 3 dimensi lah. Baik. Okey, yang ni cikgu dah lukis awal-awal, okey, tapi dalam bentuk 3 dimensi. Pada masa sama pelajar akan tengok masih dalam 2 dimensi. Bagaimana nak jadikan 3 dimensi? Jadi kita buat penggunaan warna, ya. Okey. So pelajar boleh guna apa sahaja, tetapi pelajar kena ingat pelajar mesti ada tone. Kena ada tone ya. Tone. Sebab tone tu akan membuat dalam bentuk 3D lah. Saya tengok cikgu lukis ataupun lakarkan ni, layang-layang je. Tak adalah nak ikut satu garis. Betul-betul tak ada. Layang-layang je buat. Layang-layang lah. Okey, layang-layang dahulu, lepas tu baru kita buat detailing. Baik. Okey, kita ikutkan sahaja dia punya garisan awal tu. Ya. Baik. Yang lukisan ni cikgu, lakaran daripada kura-kura tadi, betul? Betul. Gambar akhir tadi, itu kita nak jadikan final dia lah. Untuk memastikan Ya. final dia lah. Baik. Sebab kita akan ikut kita punya subject matter yang Betul. diberi. Yang diberi. Yang Dan diberi kita kura-kura. kena hasilkan lah. Baik. Selepas ni pelajar akan buat dia punya produk lah. Itu artifak dia. Okey. Cikgu, Ya. kalau kura-kura ni kan cikgu, isu yang diberi adalah untuk keselamatan. Keselamatan, betul. Jadi sebab tu kita pilih face shield dan Betul. sebagainya. Boleh jadi ke isu yang diberi itu kan lain pula? Ya, macam ada. bukan keselamatan ada. ke? Oh, Ada pelajar-pelajar yang buat okey, masa di rumah, okey, masa tengah memotong, pelajar beri idea supaya tangan tak kena potong. Jadi dia buat alat untuk melindungi tangan tersebut lah, jari-jari tadi. Ada. Okey. Maksudnya tak kisahlah apa Ya, sahaja. betul. Tak kisah. Baik. Bergantung pada kreativiti pelajar tu. Betul. Kalau saya jadi murid-murid, saya tengok kura-kura ni kan. First yang tadi bermain di fikiran saya, kalau dia pasal keselamatan kan cikgu, saya fikir nak buat bonggol jalan raya je cikgu. Betul juga, tu fungsi dia kan. Boleh juga sebenarnya. Tapi rupanya ini idea yang jauh lebih baik. Ya. Iaitu menggunakan face shield. Lagi zaman sekarang kan, norma baru, face shield kita lainlah sikit. Itulah Adalah dia. inovasi juga. Okey. So bahagian pertama kita dah ambil. So inilah perkara yang asas kita nak buat lah. So kita akan gunakan warna biru. Warna biru ya. Sebab cermin warna biru kan. Pasal warna ni pun main peranan juga ke cikgu? Ya, sungguh mainkan peranan. Baik. Ada tak cikgu sepanjang cikgu mengajar, cikgu dapat hasil karya daripada anak murid cikgu yang macam di luar jangkaan? Luar macam, wah tak terfikir ni. Ya, ada. Pernah Ada. Sebenarnya kementerian mewujudkan subjek ini adalah kerana pelajar-pelajar mempunyai idea yang benar sebenarnya. Okey. Benda-benda, perkara-perkara yang tak terfikir, yang tak terjangkau oleh orang-orang dewasa. Ya cikgu. Ya. Contohnya apa cikgu? Ini perkara-perkara macam ni lah. Guna face mask. Kadang-kadang ada setengah tu dia buat tikas mayang yang berdigital, yang boleh gunakan di mana-mana kawasan. So itu adalah perkara yang baik. Yang mana dia boleh membantu masyarakat itu sendirilah sebenarnya. Betul? Okey. So tadi cikgu guna marker. Right? Sekarang cikgu nak guna pastel. Baik. So pastel Okey, baik. Okey.
Cikgu minta maaf, boleh minta untuk cikgu ketepikkan sikit ya. Okey, Ah, baik. ya. Cikgu minta maaf ya. Tak Okey, apa, baik. cikgu. So, cikgu akan guna pastel. Baik. Okey, cikgu. Oh, kena gosok pula macam tu? Ya, kena gosok. Okey, pastel ni sebenarnya dalam digital ada dah. Baik. So kita gunakan aplikasi lah, software tertentu. Okey. So ini secara manualnya. Secara manual. Ada tak nama spesifik teknik ni cikgu menggosok ni ke memang macam ni lah dia menggosok? Dia tak ada nama yang sesuai sebenarnya. Kan? Oh. Kita ikut flow lah, ikut flow, ikut bentuk tadi. Okey. Baik. Kita buat bayang-bayang dia juga. Ya, buat bayang dia juga. Baru saya tahu guna kapas rupanya. Ya, guna Ingatkan kapas. dah warna padam bagi cerita. Rupanya guna kapas. Ini kapas yang kita kat muka tu. Okey. Digosok-gosok. Okey. Mm-mm. So tadi, ini kita gelapkan sebab Nak tunjukkan tone dia lah. ya, nak tunjukkan tone dia. Nanti cikgu beritahu kenapa cikgu gelapkan bahagian ni. Okey, baik. Alright. Okey, so kita letak ke tepi dulu. Baik, kita ambil warna lain pula. Baik. Inilah body dia, kita guna colour Warna purple. purple. Kalau di sekolah, selain daripada cikgu mengajar bagaimana nak mereka cipta ataupun tentang penjanaan idea, murid pun guru pun ada mengajar murid jugalah. Ya, betul. Dari segi warna macam mana, permainan warna tu ada juga cikgu kan? Betul. Dalam buku teks pun dah beritahu dah. Colour apa yang sesuai untuk membentuk. Sebab colour ni memainkan mood sebenarnya. Betul? Betul? Baik. Okey. Baik, cikgu buat semua tu. Kemudian kita gosok lagi. Baik. So ya, tak sekarang gosok. ni, kita nak guna, kita nak terangkan balik dia punya ni. Inilah kawasan dia kan. Kawasan dia punya hidung. Okey. Okey. Okey, kadang-kadang pelajar akan cakap, cikgu macam mana kita nak buat bintik, nak buat line dan sebagainya. Okey. Pelajar boleh gunakan mana-mana surface yang kasar. Mana-mana surface, pelajar ambil lukisan ni, tenyih je kawasan tersebut, dia akan menghasilkan surface-surface yang mengurutu tadi. Betul. Tu dah jadi efek dia lah. Okey, baik. Cikgu, ada yang dah siap punya ke cikgu? Hasil Okey. yang dah siap bagaimana? Ini sebab saya secara- confirm mesti cantik ni. Inilah secara yang basic yang cikgu tunjukkan lakaran pada pelajar. So, tapi kena ingat Baik. menghasilkan yang ini, okey? Menghasilkan yang ini, Baik. pelajar harus ada elemen-elemen seperti ini. Baik. So yang ni yang dah siap. Aha. Okey. Yang pertama pelajar kena ada dia punya nama produk tu apa. Kena bagilah. Kena bagi produk dia. Okey, kemudian dah bagi produk, pelajar kena ada logo. Okey. Apabila dah ada logo, pelajar kena tulis dia punya slogan. Okey, seolah-olah yang ini adalah satu mekanisme untuk menjual produk mereka. Baik. Memberitahu, memasarkan bahawa face mask ini adalah face mask yang terbaik yang dihasilkan. Itu tujuan membuat lukisan persembahan ni. Okey. Faham. Maksudnya untuk the last one tu, yang terakhir tu, finishing tu lah orang kata kan? Ya. Kena ada logo, kena ada... Kena logo, kena ada dia punya nama produk. Okey, topeng ni takkan panggil topeng kan. Ya. So apa nama model ni? Apa nama produk dia? Kemudian nanti pelajar akan ada nak buat apa? Flyers, nak buat brochure, masukkan balik. Okey. So nak melarikan produk ni dia kata apa, mudah dan selamat. So mudah pakai dan selamat digunakan. So wajib ke semua elemen kena ada dalam ni. Baik. Maksudnya kan cikgu, murid-murid ni bukan sahaja diajar untuk mereka Ya. ataupun menjadi seorang yang berinovasi, tapi Betul. juga ada elemen keusahawanan juga kan, Betul, cikgu? betul. Diajar bagaimana untuk menjual dan sebagainya. Di kata lima ada benda tu diajar supaya memasarkan produk ini. Jadi pelajar kena pandai apa, pilih warna, kena pandai bagi tahu sebab apa ini. Kan dia bagi tahu tadi kita buat ini plastik apa. So dalam bahan-bahan pelajar dah tahu dah apakah bentuk, kemudian material, bahan dan fungsi. Semua tu dah mereka dah hafal semasa nak buat benda ni. Baik. Dan cikgu pun akan ajar jugalah pemilihan nama yang sesuai ke Ya, sebagainya. ya. Ada jugalah. Ada font dia, bentuk font dia, okey. Kemudian dia punya slogan dia. Kadang slogan tu stiff sangat, straight sangat pun tak boleh juga kan.
So dia kena catchy juga kat situ sebab nak memasarkan produk dia. Betul. Kan? Bersesuaian dengan produk apa yang kita nak pasarkan ni lah. Ya, betul. Wah, hebatlah Best subjek ni. Bukan saja mereka cipta tetapi Ya. juga menjadi seorang yang berinovasi dan juga ada Tahu apa ciri-ciri dia keusahawanan. buat. Ya, Betul? betul. Baik, itu dia. Saya rasa murid-murid pun dah jelas kat rumah, mereka pun dah faham maksudnya kena pemilihan font dan juga warna untuk nama produk tu pun mainkan peranan juga, cikgu. Ya, betul. Okey, cikgu, kita berhenti berehat seketika boleh, cikgu? Boleh. Okey, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika. Murid-murid yang berada di rumah jangan ke mana-mana kerana selepas ini cikgu nak tunjukkan lagi satu karya yang terakhir. Karya apa? Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Didik TV KPM. KPM. Baik, kita berada di segmen yang terakhir, sedar tak sedar masa berjalan. Cikgu, di segmen terakhir ni, cikgu kata cikgu nak tunjuk hasil karya. Betul. Bukan saja cikgu punya, tadi cikgu dah buat, yang ini murid-murid punya. Ya, betul. Mana tu cikgu, karya-karya tu? Baik, sebelum saya pergi hasil karya pula, so ini antara awalan tadi yang cikgu beritahu bahawa inilah perkara 30% pelajar SPM kena buat. Okey, seperti mana cikgu beritahu, folio reka cipta 3763/2, Sijil Pelajaran Malaysia. Ini kertas 2 SPM reka cipta. Jadi pelajar-pelajar ni macam cikgu beritahu tadi, so inilah dia punya pendokumentasian mereka. Okey, selain selepas mereka siap ni, baru mereka akan buat artifak atau model sebagainya. Okey. Okey. Itu folio reka cipta besar rupanya, Ya, kan? besar. A3 Mira. So hasil-hasil pelajar yang kalau Mira boleh lihat sekarang ni adalah di belakang Mira. Baik, so, di sini. Pelajar-pelajar menghasilkan. Okay, kalau kita lihat satu persatu tadi, dia mengelak kecelakaan. Okay. Kalau tengok di hujung Mira sana, tu yang saya cakap tadi, memotong. Okay, yang gambar sana tadi. Baik. Okay, memotong SK2 tadi, kan? So dia nak potong sayur, kemudian takut terpotong jari, tu produk dihasilkan di situ. Okey, kemudian yang tu pula sama juga, kebanyakan inilah yang menutup muka berada di makmal, okey, nak alat pegang paku, kemudian alat penyedut habuk di makmal, pembersih tingkap, okey, sama juga pembersih tingkap. Okey, ini di mesin rumput. So yang berada di saya pun sama juga, okey. So vacuum untuk sudut di makmal, okey. Ini idea-idea mereka daripada tadi yang menggunakan sajak metal, menggunakan bahan geometrik. So penjanaan idea daripada semua susur galur yang mereka buat, inilah hasilan terakhir mereka. Okey. Cantik ya, cikgu. Semua je cantik. Ini semua murid-murid cikgu dah ni? Ya, murid-murid saya. Dari SMK Petaling? SMK Petaling. Wow, cantik semua. Mereka hasilkan itu. Okey. Baik. Itulah gambaran yang mereka boleh buat dan saya percaya pelajar-pelajar di seluruh Malaysia dalam mata pelajaran reka cipta pun boleh buat dengan adanya guru-guru mereka yang sangat berpengalaman. Untuk membimbing, kan, cikgu? Ya, betul. Baik, cikgu. Sangat cantik hasil karya murid-murid cikgu. Mungkin ada sedikit rumusan yang cikgu nak sampaikan di dalam ruang masa yang terhad ni. Silakan, cikgu. Baik, terima kasih Mira. So, apa yang saya nak bagi tahu sekarang adalah pelajar jangan lupa apa yang cikgu kamu ajar. Maknanya kertas 2 ni 30%, beri tumpuan, siapkan, okey. Jangan ponteng, itu yang penting. Datang sekolah, kemudian cikgu akan observe pelajar-pelajar dan siapkan folio dan juga artifak. Okey. Dan minta tunjuk juga guru kamu kalau kata tersekat idea, minta bantuan dengan guru. Dan sekarang ini kita boleh Google. Betul. Macam-macam gambar yang akan keluar dan jangan copy daripada gambar tersebut. Guna idea masing-masing yang bernas.
Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu. Macam cikgu kata, semuanya dah di hujung jari je sekarang ni. Serve saja tapi Serve jangan saja. kopi bulat-bulat. Ya, betul. Kita kena ada penambahan idea kita Betul. juga. Baik, Betul, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu yang cikgu berikan pada saya dan juga murid-murid di rumah pada hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Sama-sama. Kepada anda di rumah, terima kasih juga kerana setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Tapi jangan ke mana-mana kerana selepas ini Mahir katanya nak menari pula Betul. cikgu. Nak tahu saja apa? Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Okay, cikgu, terima kasih banyak-banyak Sama. cikgu sebab bagi ilmu untuk hari ini. Terima kasih. Yang ini kan cikgu, kalau macam ni, subjek matematik diorang lain ke sebenarnya sama je? Lain. Oh, lainlah bergantunglah pada produk-produk yang diorang buat ni. Apa saja yang mereka boleh guna. Sebab tu tak pastinya Kura-kura. Ya, Oh. dia boleh guna macam-macam. Baik. Geometri pun boleh.